Dalam menghadapi penularan wabak COVID-19 di negara kita ni, perkara ini sangat penting untuk memastikan masyarakat hidup dalam keadaan yang selamat, aman dan damai. Jika tiada rasa hormat dalam diri seseorang itu, maka ianya akan mengakibatkan masyarakat dan negara menjadi huru-hara kerana berlakunya pergaduhan dalam kalangan masyarakat atau pemimpin. Oleh sebab itu, sifat menghormati semua pihak ni sangatlah memainkan peranan yang penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat dalam negara Malaysia ni. Pada kali ini saya ingin mengulas sedikit mengenai masyarakat yang tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Tabiat tidak mematuhi SOP ini telah menyebabkan kes penularan COVID-19 pada akhir-akhir ini telah meningkat dengan sangat mendadak. Hal ini telah menyebabkan pihak kerajaan perlu mengambil serius terhadap situasi ini dengan mengenakan kompau sebanyak RM1,000 kepada individu yang tidak memakai pelitup muka. Hal ini adalah bertujuan untuk mengawal penularan COVID-19 ini serta memutuskan rantaian dengan kadar segera. Jadi, mengapa kita perlu patuh akan SOP yang dikeluarkan kerajaan? Hal ini demikian kerana wabak COVID-19 ini dapat menjejaskan ekonomi, masyarakat dan negara. Hal ini dapat dijelaskan apabila kita melihat segala punca kewangan negara tersekat apabila negara kita telah menguatkuasakan SOP COVID daripada WHO, iaitu Pertubuhan Kesihatan Dunia. Dan antaranya adalah Perintah Kawalan Berkurung yang dilalui beberapa fasa. Akibatnya, sektor pelancongan yang merupakan antara penyumbang besar ekonomi negara terjejas. Bukan itu sahaja, ia juga malah membuatkan kuasa membeli rakyat semakin berkurang yang membawa kesan kepada masyarakat seperti perniagaan yang baru dijana perlu membuang pekerja kerana masing-masing bertungkus lumus menyelamatkan syarikat sedia ada agar tidak ditutup. Sebab berlakunya ketidakpatuhan SOP adalah kerana dua sebab utama. Yang pertama ialah ketidakfahaman kenapa perlu mematuhi SOP yang menunjukkan tidak cakna kehidupan di sekitar. Apa yang akan berlaku jika melakukan tanpa berfikir dengan panjang. Yang keduanya ialah sifat pentingkan diri sendiri yang tidak menghormati dan mengabaikan kehidupan bermasyarakat dalam satu komuniti. Antara langkah yang diambil ialah dengan memperketatkan SOP dan mengenakan denda kepada mereka yang telah melanggar SOP. Hal ini bertujuan supaya setiap individu lebih peka dan berdisiplin dalam mematuhi SOP. Selain itu juga, kerajaan telah mendidik masyarakat supaya berpengetahuan lebih luas dan berdisiplin dalam isu COVID-19 ni. Hal ini menjadikan masyarakat benar-benar memahami cara penyebaran virus itu dan cara mencegahnya dengan mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Pematuhan SOP ini sangatlah penting dalam membendung penularan wabak COVID-19 di negara kita ini. Mematuhi SOP COVID-19 telah melahirkan seorang warga negara Malaysia yang mempunyai sifat hormat dan dapat menghayati rukun negara yang pertama, iaitu kesetaraan pada raja dan negara. Raja yang berperanan mengurus takbir hal ehwal agama telah mengesahkan SOP COVID-19 pada fasa PKP yang pertama bagi yang beragama Islam supaya tidak menghadiri tempat ibadat. Dan kita dapat melihat
umat Islam ini amat patuh dengan arahan yang diberikan dengan tidak menghadiri tempat ibadat semasa perintah kawalan berkurung. Jadi secara tidak langsung di sini kita telah melahirkan warga negara yang hormat dan patuh akan raja dan memenuhi rukun negara yang pertama. Bagi membendung penularan COVID-19 ini daripada terus tersebar ataupun terus merebak, pihak kerajaan telah menetapkan SOP yang perlu dipatuhi oleh orang ramai. Apabila kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan, secara langsung kita telah hormat dan patuh terhadap undang-undang, serta pada yang sama telah memenuhi rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Penyelesaian yang boleh diterapkan di dalam diri dalam menangani isu ini ialah dengan menghayati rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan serta kesopanan dan kesusilaan. Ajaran agama menganjurkan kita melakukan perbuatan yang mengandung nilai-nilai positif dan perbuatan yang baik. Sebagai contoh, agama melarang kita melanggar batasan yang boleh memudaratkan kehidupan lain. Melalui kesopanan kesusilaan pula, kita hendaklah berusaha untuk saling memahami, menghormati dan bersabar akan perintah yang diberikan demi kepentingan hidup bermasyarakat. So many pieces all back together now. What's your vision?